Terima kasih anda masih bersama Sudut Pandang dan kita bangga hari ini, malam ini kita membincangkan tentang inovasi anak tempatan yang mendapat anugerah emas di London, ya, Expo Antarabangsa. Tadi kita bicarakan tentang ekstrak, tandas, reka cipta baru, moden, mesra alam sebagainya dan pintu. Tapi saya nak tanya pintu ini dulu, kerana pintu ni lebih kepada consumer, direct to consumer. Bila agaknya secepat mungkin, kalau semuanya berjalan lancar, alhamdulillah, sepantas mana kita boleh beli dan rasai inovasi anak tempatan ini? Okey, insya-Allah by calculation dengan manufacturer less than a year. Alhamdulillah, kalau tak ada apa-apa masalah dalam segi agreement, mungkin dalam setahun boleh dikomersialkan. Rakan komersial ni sudah dikenal pasti. Tak apa kalau tak boleh bagi tahu, tak apa. Tapi sudah dikenal pasti kan. Kerana masalah utama adalah inovasi nak dibawa ke peringkat komersial ini. Apakah kekangannya sekarang yang akan menjadi halangan utama? Okey, saya rasa banyak researcher kat luar sana setuju dengan saya, because kita memang mainly kita concentrate dalam research. Tapi bila kita nak produk kita memang nampak very high value, the problem right now kita tak boleh terus commercial because banyak rintangan dari segi pattern, dari segi MOU dengan certain bodies, mungkin kerajaan ataupun mungkin private sector. So dekat situ kalau ada satu spin-off company yang willing to take and then join, kita buat macam joint venture, and it should be okay. Dan sepatutnya spin-off company ini perlu membawa kepakaran modal lah. Ya. Kerana itu perkara penting nak masuk perniagaan kan. Ya. Dan per kecil tidak boleh diharapkan untuk, kalau dia ada duit, tak adalah dia ada masalah. Betul tu kan. Ya. Tapi itulah sekarang Man. Tapi universiti kan lebih prihatin dengan masalah itu, kerana masalah itu dah beberapa tahun dahulu sehingga kita menyaksikan, tak payah disebut namanya, dua inovasi penting, contohnya bahan tradisional daripada tumbuhan dalam laut dan tumbuhan yang tumbuh di Bukit Bukau misalnya, diekstrakkan, kita dapat parti yang penting tu. Tapi keduanya terpaksa keluar daripada universiti untuk menjadikan produk itu produk yang terkenal. Apakah caranya untuk mengelakkan itu berlaku pada Cik Azimil? Wow, itu subjektif sebenarnya. Memang kebanyakan pensyarah ataupun researcher dalam Malaysia ni memang dalam dilema sebenarnya. Tapi kalau pensyarah tu ada special background, saya rasa tak jadi masalah. Dia ada cara dia sendiri, ataupun mencari partner yang boleh komersialkan produk dia sendiri. Sebab itu dilakukan sendiri oleh Encik Azimin atau dengan bantuan organisasi? Dalam kes saya ni, alhamdulillah saya tak ada banyak masalah, because actually atas usaha sendiri. Sometimes kita memang kita hantar borang, kita submit form, and kita mengharapkan orang sana call kita balik. Tak perlu, sebab saya rasa itu membazir masa. Kita sendiri yang kejar mereka. So dari situ, itulah saya katakan tadi, cara kita mencepatkan proses untuk commercializing. Tapi sudah dipatenkan semua ni? Alhamdulillah, semua dah dipatenkan. Dan itu bukan satu proses yang senang, ya? Memerlukan modal juga dan sebagainya. Memerlukan modal. Paten Malaysia dan juga antarabangsa. Ya, it go by consequence, it go by process. You have to go for Malaysia first, and then Asian, kemudian antarabangsa seterusnya lah. And then alhamdulillah, kerajaan quite positif, dia ada sedikit dana untuk produk yang tinggi hasilnya ni untuk dipatenkan. Okey, tidak boleh kalau kita hanya cakapkan tentang keadaan kini, masa depan. Selepas kedua ini, ke mana? Kita sebagai negara yang ingin masuk ke negara maju, statusnya itu, kita sentiasa perlu meningkatkan keupayaan penyelidikan kita. Bagi diri Cik Azimin sendiri, di mana dia letakkan objektif itu? Kerana tentunya sasaran itu sasaran yang bergerak, sudah berjaya dua ini, lebih tinggi lagi. Semestinya saya tak akan menyentuh lagi dua produk ni. Actually saya ada 2 atau 3 produk lagi coming, tapi itu saya akan rahsiakan mungkin setahun 2 tahun lagi. Tapi yang research atau penyelidikan yang saya tengah buat sekarang ni adalah berkenaan dengan microarchitecture ataupun seni bina jalanan, yang akan hasilnya lebih kurang macam produk yang menang emas ni, tapi dalam bentuk lain sikit. Because tandas ni sebahagian daripada seni bina jalanan. Itu yang saya tengok dalam Star, rasa saya Akbar mengatakan bahawa you want to see, katanya quote dalam bahasa Inggeris lah, because of the Star kan, the ceiling, the wall and also all, maknanya satu rumah tu lah boleh bernafas. Correct, komponen. So it's a whole product lah. It's macam rumah pintar itu atau smart home. Terus diberikan. Ya, insya-Allah. Sebab asalnya door ni actually it's a wall. Tapi because masa yang saya dapat develop pendek, jadi saya develop pintu saja dulu. Kalaupun kita tidak melihat lagi dilancarkan dalam projek-projek perumahan, mungkinkah kita boleh pergi dan melihat contoh secara langsung di UKM misalnya?
Yes, insyaAllah akan dibina very soon. Digunakan. That will be the first prototype ataupun actual toilet. InsyaAllah will be in UKM. Bulan berapa tu? Oh, agak sukar because construction belum start. Mungkin awal tahun hadapan. Tapi secepat mungkin. Secepat mungkin, insyaAllah. Pastinya semua orang bergembira dengan kejayaan Cik Azimin. Jadi, Cik Azimin masih relatifnya muda. Belum pun mendapat gelaran doktor di depan tu. Tapi sudah berjaya menghasilkan. Apakah yang menghalang rakan-rakan lain seperti rakan Cik Azimin dan juga rakan seusia ataupun yang lebih muda untuk menghasilkan produk sebegini? Okey, itu agak personal, tapi mungkin saya boleh bagi tips. Kebanyakan produk yang saya buat ni actually self-driven. Okay? So semangat, saya rasa dekat luar sana masih banyak lagi yang boleh buat anak-anak muda kita. You know, bukan bermakna bila kita jatuh sekali kita gagal selamanya. So you should. Saya belajar dari kegagalan saya sendiri. Berapa banyak kegagalan sebelum mendapat dua kejayaan ni? Okay. Tapi orang tak percaya kan, cakap senang lah. Betul, banyak juga gagal. Walaupun kita sebelum ni dapat gangsa, so tak apa, saya rasa memang banyak kelemahan. Jadi saya improve daripada situ. So banyak, mungkin lebih pada 5-6 kali. Personal sacrifice tu, pengorbanan peribadi. Kerana Cik Azimin juga berkeluarga, tak boleh duduk 24 jam di dalam makmal. Ya, itu yang mungkin rezeki anak saya yang baru lahir ni, because very tight. Mata tak tidur because nak buat ni. Bila dia tidur baru boleh saya buat research saya. So in other words, saya ni macam Batman ataupun orang kata orang keluar malam lah. Tapi actually keluar malam buat kerja. So you have to sacrifice. There's no easier way, there's no shortcut. Tapi you have to work smart. Langkah bagi generasi seterusnya, pelajar-pelajar Cik Azimin sendiri, adakah mereka mendapat inspirasi? Dah nampak kesannya? Kalau saya lah, lecturer saya, pensyarah saya berjaya. Amat jelas banyak yang SMS saya. Banyak call. In fact sebelum saya balik London saya dah dapat banyak SMS. So because dia tak tahu saya pergi London, and then dia orang baca news dah menang. So they quite angry dengan me. Kenapa tak beritahu? Saya kata saya low profile, tapi I believe in delivering rather than just make a noise. Dan mereka memerlukan role model yang baik. Betul. Terima kasih banyak Cik Azimin kerana datang malam ni. Penerbit saya di dalam tu, bekas pelajar UKM tu bising kata satu bas UKM akan dicat dengan nama Cik Azimin atau nama-nama rekaan ini sebagainya. Tapi kita akan panggil lagi Cik Azimin dan mungkin saya akan panggil pemenang anugerah yang lain ini yang bersama-sama di London itu datang, dan kita akan lihat peringkat komersial itu bagaimana ya, kerana itu juga satu langkah yang mungkin boleh akibatkan semua usaha sebelum itu gagal kalau tidak dibuat betul-betul. Dan kita akan sama-sama mematikannya. Tapi untuk malam ini sekianlah saja. Teruskan bersama Sudut Pandang setiap malam jam 9.30 daripada hari Isnin hinggalah hari Kejumaat, membincangkan isu antarabangsa daripada perspektif kita, dan hantarkan pandangan dan topik anda yang anda inginkan kepada sudutpandang@astro.com.my. Untuk malam ini sekianlah saja. Selamat malam.